Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang ya. Khabar semua sihat jadi hari ini kita akan sambung pula tips travel kita yang ini saya rasa sangat penting kerana ramai orang boleh travel tetapi tak ramai yang masih boleh buat bajet dengan tepat. Hari ini kita kongsikanlah bagaimana bajet tepat travel hebat jadi sama-sama kita dapat melihat apakah perkara-perkara yang termasuk dalam bajet yang perlu diberi keutamaan Jadi kalau kita lihat bajet travel ni, saya dah susunkan sini, ada 7 lah yang penting Yang pertama tiket kapal terbang, seterusnya ialah penginapan, kemudian pengangkutan, makan, kemudian tiket masuk tiket masuk ni juga bergantung berapa banyak yang kita nak masuk dan berapa harganya. Seterusnya ialah takaful travel, juga penting dan juga travel wifi. Ini perkara-perkara yang mesti kita pertimbangkan untuk dapatkan bajet yang baik supaya dia tak lari daripada bajet travel keseluruhan Jadi kalau kita lihat yang pertama sekali ni pandangan untuk tiket kapal terbang, walaupun saya dah kongsi sebelum ni, tetapi saya stresskan lagi, ingatkan balik ialah beli 3-6 bulan lebih awal. Itu biasanya. Boleh beli setahun, tak ada masalah Tetapi 3-6 bulan 3 hingga 6 bulan lebih awal tu biasanya tak ada beza sangat dengan setahun lah. Sebab dalam masa 3-6 bulan tu sebelum kita merancang untuk travel, boleh dapat lagi tiket dengan harga yang berbaloi jadi dan risiko untuk kita cancel tu agak rendah bila 3-6 bulan sebab kita dah confirm. Dan kalau boleh ambil penerbangan malam. Penerbangan malam akan sampai ke negara seterusnya tu waktu awal pagi ataupun pagi. Jadi kita dah dapat jimat satu penginapan. Awal pagi tu kita dah dapat sampai je mungkin dekat airport dan kita boleh kita tak boleh daftar tapi kita boleh tumpang beg and then kita dah boleh bergerak kepada tempat-tempat ataupun lokasi yang tertentu pada tersebut. Dan kalau kita kata nak jimatkan tu kalau boleh transit, kita ambil lah penerbangan yang transit, contohnya ke Jepun, transit ke Thailand, transit ke Busan dan berbagai-bagai lah berdasarkan gunakan apa? Gunakan Google Flight kita panggil Explore Map dan biasanya kos penerbangan ni dia merangkumi 30 hingga 35%. Tak boleh lebih lah. Kalau lebih ni maksudnya cost travel kita sudah jadi tidak berbaloi lagi. Kalau tidak, kalau agak tiket tu tempat yang kita nak tuju tu mahal, maka kita tangguhkan dah dulu. Kita pergi tempat lain yang lebih murah. Dan untuk dapatkan tiket yang murah, kenalah pilih tarikh yang fleksibel supaya dia masih dalam julat harga yang kita rancang. Seterusnya penginapan. Penginapan ni sangat penting iaitu sebab apa? Keselesaan, kesesuaian dengan bilangan, jarak, lokasi dan juga kualiti penginapan. Nak dapat ni memang perlukanlah tetapi yang lebih mudah kita belajar gunakan aplikasi online. Boleh guna Trivago, Agoda, Booking.com, Hotel.com, Traveloka, macam-macam lah memang boleh guna. Asalkan kita boleh counter check, kita semak antara laman-laman online tu yang manakah hotel yang kita nak tu yang paling murah. Kita tetapkan dulu hotel yang kita nak dan kita bandingkan. Dan sesuaikan ikut lokasi tadi yang mana paling berbaloi dari segi kos berdasarkan pergerakan kita mudah. Dapatkan yang paling berbaloi. Biasanya penginapan ni merangkumi lah 20 hingga 25%. Jangan lebih lah sebab penginapan ni kita pilih yang agak selesa. Bukannya asal boleh tidur, agak selesa tetapi tidaklah sampai menjangkau cost travel yang tinggi sebab nanti dia tidak ekonomik. Jadi cara dia mudah saja, bila kita dah booking saja tiket kapal terbang, seterusnya kita booking tempat tinggal. Dapatkan tempat tinggal yang berbaloi pada ketika itu. Selepas itu, dalam masa 2 hingga 3 minggu sebelum nak bertolak, kita semak balik kos penginapan. Kalau sesuai, maka kita booking tempat tersebut ataupun booking bilik yang baru and then baru kita cancel yang lama untuk lebih selamat. Jangan cancel dulu. Booking dulu sebab bila cancel ni pada satu tempoh yang dibenarkan dia tak ada apa-apa bayaran percuma saja. Jadi jangan risaulah benda tu untuk penginapan. Macam-macam boleh dapatkan yang murah. Seterusnya makanan dapatkan kos. Bila pergi satu tempat tu kita tengokkan berapakah kos sekali makan yang high meal lah, yang kenyang. Contohnya di Jepun sekali makan RM40, RM50, di Korea RM35, di Vietnam sekali makan RM20, di Australia sekali makan RM50. Dapatkanlah sekali makan. And then kalau 6 hari kita darabkanlah makan 2 kali. Jadi kita makan 12 kali. Darabkanlah. Jadi kita dapat kos ceiling makan tu tetap. Jadi lebih cantiklah. Tak akan lari kos makanan.
Tapi yang paling penting ketua travel ataupun ketua keluarga, pantaulah kos makan setiap hari adakah melebihi bajet. Kalau kurang bagus, tetapi janganlah kurang sangat sehingga menjejaskan kualiti makanan yang kita pilih. Sebab bila travel ni kita pilih menu yang kita suka, tak ada masalah. Bebas. Jadi kos makan ni biasanya mewakili 15% kos travel. Biasanya lah. Boleh jimat dengan cara lain, masak dan sebagainya. Mungkin malam boleh masak dan sebagainya. Boleh jimat. Terusnya lah pengangkutan. Pengangkutan ni biasanya banyak pilihan yang mencabar. Dia bermula daripada kita sampai, iaitu dari airport ke bandar. Bermula lah. Biasanya airport ke bandar tu agak mahal lah. Itu agak mahal. Tetapi boleh dapat daripada web airport tersebut ataupun daripada Google. Boleh tahu secara tepat. Kemudian campur pula kos harian. Nak gunakan subway, nak gunakan JR, gunakan kereta api biasa, nak gunakan bas. Dan itu antara yang kita boleh buat. Jadi boleh dapatkan nilai itu dengan tepat. Ada masalah. Lepas tu kos antara bandar. Cuma antara bandar-bandar besar. Kita nak bergerak. Mungkin kita nak pergi 2-3 bandar kan. Daripada Busan, ke Seoul ataupun daripada Sapporo ke mana, daripada Osaka, Kyoto, Nagoya. Itu dipanggil kos antara bandar. Yang sesuai mungkin kereta api. Mungkin kalau tak kereta api laju, kereta api yang sederhana, Jata Express. Jadi jangan pula kita pilih kereta api yang mungkin tapi kalau nak merasa naik kereta api laju, mungkin ambil satu jarak perjalanan yang sesuai, yang mungkin masih dalam julat bajet kita. Biasanya kos pengangkutan ini mewakili 15% kos travel. Itu biasanya lah boleh lebih tapi nanti tak ekonomik. Dan akhirnya tamat pada hari terakhir di mana apabila kita bergerak dari bandar ataupun dari penginapan ke airport. Contohnya di sini saya berikan contohnya daripada katakan nak bergerak daripada satu lokasi. Anda di sana nak bergerak pada satu tempat. Masuk aja Google Maps, maka tekan aja your location kat mana-mana sebab kita ada wifi tadi kan. And then kita tekan aja dan dia bagi pilihan kita nak naik apa. Naik apa? Kereta api, bas, taksi, jalan kaki. Dia ada bagi pilihan. Contoh di sana ialah kita nak naik kereta api ataupun train. Maka dia bagi berhenti kat sisi sini, turun, naik dan sebagainya. Kan? Jadi dia ada semua jelas. Asalkan kita boleh baca maps. Jadi itu kita belajarlah sikit-sikit bagaimana nak baca. Dan kos itu dah dinyatakan secara tetap. Tapi kalau dapatlah kos macam Kyoto City Subway, itu bayaran sehari, one day pass untuk dewasa. Naiklah subway ke, naik bas ke, apa semua, semuanya satu tambang saja. Unlimited, tak ada limit. Tersesat pun sama saja. Satu hari daripada pagi kita keluar sampailah malam, pukul 12 malam, sebelum 12 malam, dia kira 900 yen saja, lebih kurang RM33 lebih kurang macam itulah. Jadi sangat jimat kalau dapat macam ni. Kalau ada ambillah, kalau ada 2 hari, 3 hari, kalau tak bergerak ke bandar lain, lebih untung dan berbaloi. Dan tiket masuk. Tiket masuk ni memang boleh dapatkan secara tepat daripada web sesuatu tempat lawatan ataupun dalam Google pun tak apa, type aja. Tiket masuk aquarium, tiket masuk Toyota, Museum Toyota, ada tulis dah semua. Kita boleh tahu dah dan dapatkan secara tepat. Kalau ada tiket-tiket masuk taman-taman tema tertentu yang mahal, carilah secara online. Banyak laman-laman yang boleh kita gunakan. Klook.com, KKD, dekat Malaysia ni macam-macam adalah, Traveloka, macam-macam boleh. Biasa boleh jimat beberapa peratus. Paling tinggi dia boleh jimat sampai 50%. Berbaloi kan, dia akan bagi QR code macam dalam tu. QR code. Lepas tu kita guna aja QR code yang telah di-emailkan pada kita tu, tunjukkan saja pada handphone masa kat pintu masuk. Dia scan QR code dan kita dah dapat masuk tanpa perlu tiket. InsyaAllah benda ni banyak kali dah kita buat dan ianya tidak ada masalah. QR code ni memang dah satu budaya sekarang, dah tak payah pakai ticketless, tak payah tiket lagi. Dan seterusnya wifi dan takaful. Wifi ni dah tahu kosnya tetap. Macam saya kata, bolehlah pilih mana yang sesuai. Biasanya untuk seminggu kos kalau sharing satu keluarga lebih kurang RM100, RM110. Kalau campur dengan travel takaful tadi, campur lebih kurang wifi, campur travel untuk seminggu lebih kurang RM200. Jadi kalau takaful tadi belilah secara online dapat jimat 25%. Lebih kurang seminggu. Jimat bukan kan Jadi jimat rasa senang pun untuk bergerak bila ada wifi dan di cover oleh takaful. Jadi kalau boleh tambahan ni bajet kecemasan. Macam tadi tak ada kan, bajet kecemasan ni perlu. Sebab apa, kadang-kadang kita ada perkara-perkara yang kita di luar jangka. Di luar jangka maksud dia apa?
Kadang-kadang kita nak menginap, tiba-tiba bilik yang kita tempah tu rupanya tersilap, bilangan katilnya terkurang. Sebab di negara maju dia ikut kepala. Kalau 20 orang, 20 katil. Tak boleh tumpang-tumpang macam kat Malaysia. Jadi dia kemungkinan bagi kena tetapkan RM100. Kalau 20 orang, dia ada bajet RM2,000. Jadi kalau perlu tambah bilik ataupun perlu tambah kos-kos tambahan dan sebagainya bila pengangkutan dan sebagainya, tak ada masalah. Tak perlulah nak pungut lagi. Jadi kos ini digunakan. Kalau ia tidak digunakan banyak, boleh digunakan pada hari akhir atau dikembalikan pada hari akhir. Ataupun bukalah jamuan pada hari akhir kan. Jadi itu sangat berbaloi lah. Jadi contoh, bila dah dapat, itulah antara contoh bajet yang kami biasanya kawan-kawan. Biasa contohnya kalau dia satu keluarga 3 orang, macam itulah. Ada seorang aja yang bayar takaful. Untuk dia tak ada limit anak. Kalau 5 orang pun seorang juga yang bayar bapa. Sama juga kos dia. Yang lain tu saya rasa bergantung kepada tiket flight itu kos purata. Hotel pun purata. Tapi anak-anak yang bawah 6 tahun ataupun yang tak ada katil percuma. Makan pun sama. Kanak-kanak yang bawah 12 itu bergantung pada kita lah. Kita kos charge dia separuh. JR Rail dan sebagainya, mungkin dia tak dapat separuh. Kita kira berdasarkan kiraan-kiraan tadi secara tepat. Dan akhirnya insya-Allah kos tak akan lebih daripada 3,000 untuk seorang dewasa yang tak ada bayar insurans lah. Jadi itu memang tepat. Kurang ada, lebih tak akan ada. Inilah kita panggil bajet tepat yang sebenar. Tak akan lari daripada bajet yang kita kira. Jadi apa di kebaikan ni ialah bila kita bajet kita tepat, jadi hati kita senang. Jadi apa yang kita bawa duit, apa yang kita rancang itu semuanya berjalan dengan baik. Inilah biasanya asas 7 perkara yang biasanya pengalaman saya dah travel dah banyak tahun, dah menjangkau 9-10 tahun, itu biasa tak lari. Kurang bajet tu ada, tapi lebih insya-Allah setakat ni tidak berlaku. Jadi inilah seri perkongsian yang kita dapat kongsi. Apabila bajet tepat, travel hebat. Untuk itu kenalah jadi, belajarlah jadi traveler yang bijak. Sekian perkongsian untuk kita sama-sama. Kalau ada soalan nak tanya? Okey, kalau ada soalan nak tanya, bolehlah dikemukakan pada Google Classroom, insya-Allah. Kami akan jawab, saya akan jawab sebaiknya berdasarkan pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.